Assalamualaikum. Hi, my name is Nasir Azim bin Helmi. My matric number is 14DKA21F1015. My name is Nunaziha binti Karimizam. My matrix number is 14DKA21F1106. Nama saya Fonseca Kristina Ishira binti Muhammad. Nombor matrik 14DKA21F1043. Nama saya Nur Alia Umairah binti Muhammad Fazli Alizi. Nombor matrik saya 14DKA21F1052. Today we will present about maximum, minimum and inflection point. Next, I will explain about maximum point, minimum point and inflection point in order. Okay, I will explain about maximum point first. Maximum point is consider what happened to the gradient at maximum point. It is positive just before the maximum point, 0 at the maximum point, then negative just after the maximum point. The value of dy per dx is decreasing, so the rate of change of dy per dx with respect to x is negative, such as d square y per dx square is negative. The second one is minimum point. Minimum point is just before a minimum point the gradient is negative. At the minimum the gradient is 0 and just after the minimum point it is positive. The value of dy per dx is increasing, so the rate of change of dy per dx with respect to x is positive, such as d square y per dx square is positive. The last one is inflection point. Inflection point is at the some point dy per dx equals 0 and d square y per dx square equals 0. Two such points are shown in the sketch. They are called point of inflection. Note that d square y per dx square is also 0 at some maximum and minimum point. To find the type of stationary point, consider the gradient at each side of it. Step pertama kita perlu tahu untuk membezakan fungsi yang diberikan. Contoh y sama dengan f dalam kurungan x. Step yang kedua kita perlu mengetahui nilai x apabila. Untuk step yang ketiga, kita perlu gantikan nilai x dekat dalam contoh f dalam kurungan x. Nilai x tu kita perlu gantikan. Untuk step yang keempat, tulis koordinat. Step yang kelima, gunakan terbitan kedua. Contoh d kuasa 2 y sama dengan dx untuk mencari the maximum. Step yang keenam, kita perlu lukis koordinat x dan y pada mengikut maksimum, minimum dan inflection point. Untuk step yang ketujuh, kita perlu lukiskan graf. Seterusnya saya akan menerangkan tentang example yang pertama. Seperti yang korang dapat lihat dekat slide. Untuk soalan dia, y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 2. Step yang pertama, kita kena bezakan dy dx. dy dx sama dengan 2x tolak 4. Okey, untuk step yang kedua, letakkan kosong dekat belakang jawapan yang tadi. Maksudnya 2x tolak 4 sama dengan kosong. Lepas tu x tu tinggalkan dia seorang-seorang. Maksudnya 2x tolak 4 tu 2x kena bawa dia ke belakang. Jadinya x sama dengan 4 per 2. Jawapan dia x sama dengan 2. Okey, tadi kita dah dapat nilai x kan? X sama dengan 2. Okey, sekarang kita akan cari corresponding untuk nilai y. Okey, kita tulis balik y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 2. Okey, kita tukarkan x tadi sama dengan 2. Jadi y sama dengan 2 kuasa 2 tolak 4 kurungan 2 tambah 2. Jadi kita selesaikan dia punya tu. Jadi y sama dengan negatif 2. Untuk yang step kelima, kita akan mencari sama ada dia punya jawapan tu sama ada minimum atau maksimum. Okay, so dia punya nombor dia d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 2. So jawapan dia ialah positif. Jadi step yang ke-6,
dia punya jawapan minimum point is 2 negative 2. Okey, seterusnya saya akan menerangkan soalan yang kedua. Okey, soalan dia y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Okey, solution dia kita kena ikut step yang I sudah terangkan pada permulaan presentation. Okey, step yang pertama, kita kena bezakan berdasarkan soalan ke atas lah, mengikut formula dy dx. So, dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 3. Kenapa 3x kuasa 2? Sebab x kuasa 3 tu, 3 kita buat ke depan. Dan lepas tu, 3 tu kita kena tolak 1 sebab x tu kita dah hilangkan 1. Okay, faham? Okay, step yang kedua pula, kita kena buat apa? Put this equal to 0 dy dx sama dengan kosong. Kenapa dy dx dia kena sama dengan kosong? Sebab itu memang yang kita kena buat lah. Itu memang formula dia. So, kita kena selesaikan 3x kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong. Okey, x yang pertama kita akan dapat 1, x yang kedua pula kita akan dapat negatif 1. Itu untuk nilai x tau. Okey, step yang ketiga pula, kita kena find corresponding y value. Maknanya kita kena cari nilai y pula. Macam mana kita nak cari nilai y? Tadi kan kita dah dapat nilai x kan. So kita kena masukkan nilai x tu dalam persamaan yang dalam yang soalan dia, y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Okey, kita dah dapat nilai x tu, kita masukkan dalam x nya. Okey, kita masukkan dulu x yang pertama, iaitu x sama dengan 1. So dia akan jadi y sama dengan kurungan 1 kuasa 3 tolak 3 kurungan 1 tambah 2 sama dengan kosong. Maknanya kurungan tu kita kena darabkan dengan nombor dia tau. Okey, so dia akan dapat nilai dengan kosong. Okey, seterusnya kita masukkan persamaan x yang kedua pula. Apa ni nilai dia? Negatif 1. Kita buat macam tadi juga, tapi ni negatif 1. So kurungan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 kurungan negatif 1 tambah 2. Kita akan dapat jawapan 4. Okey, so ini jawapan yang kita dapat ni untuk nilai y. Okey, step yang keempat pula, kita kena jadikan dia dalam bentuk stationary points. Maknanya 1, 0 dengan negatif 1, 4. Okey, step yang keempat pula, kita kena jadikan dia dalam bentuk stationary points. Maknanya 1, 0 dengan negatif 1, 4. Okey, step yang kelima pula, kita kena guna second derivative. Formula dia d kuasa 2y sama dengan dx kuasa 2. Untuk kita cari stationary point dia. Stationary point dia tu apa? Kita nak cari nilai dia tu positif atau negatif. Kalau positif dia minimum, kalau dia negatif dia maksimum. Okey, mana kita nak dapat d kuasa 2y sama dengan dx kuasa 2 punya bacaan tu kan. Okey, bila kita tengok dekat atas, kita tengok differentiative to give yang pertama tu, step 1, dy dx tu kan. Okey, 3x kuasa 2 tu kita kena hilangkan x. Maknanya 3 darab dengan 2 jadi 6x. Okey, so tu kita kena gunakan untuk masukkan persamaan. So ini kita masukkan nilai x yang pertama tu, x sama dengan 1. Masukkan dalam 6x tu tau. So x tu kita gantikan dengan nilai dia. Maknanya 6 kurungan 1. So kita dapat 6 darab 1, 6 kan. 6 tu positif kan. So kita dapat nilai dia positif. Bila positif, maknanya dia berada di minimum point. Persamaan x yang kedua pula, x sama dengan negatif 1. So 6 kurungan negatif 1. 6 darab negatif 1, dia akan jadi negatif 6. So kita dapat nilainya negatif. Bila dia negatif, maknanya dia merupakan maximum point. Maknanya jawapan akhir dia kita akan dapat step 6. So 1, 0 is a minimum point and negative 1, 4 is a maximum point. Okay, that's all.